Hai, salam sejahtera. Nama saya Harida. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Hari ini saya buat video ni untuk membuat aduan kepada Ketua Hakim terhadap seorang hakim dan juga dua orang magistrate. Berikut adalah senarai nama mereka. Yang pertama, Magistrate Mayun binti Yusof, seorang bekas magistrate di Mahkamah Seremban. Magistrate ini telah transfer dalam sebulan yang lepas, lebih kurang sebulan yang lepas dari Mahkamah Seremban. Saya tak pasti sekarang magistrate itu dekat mahkamah mana, saya tak pasti. Yang berikutnya, Magistrate Nur Madiana binti Mamad, seorang magistrate di Mahkamah Johor Bahru. Dan berikutnya adalah seorang hakim bernama Mazdi bin Abdul Hamid, hakim di Mahkamah Session Jenayah di Pulau Pinang. Saya nak jelaskan sedikit flashback macam mana kes ni naik ke mahkamah lah. Saya sebenarnya seorang aktivis hak asasi manusia yang sering menentang salah laku pemimpin dan juga pegawai dan sebagainya. Jadi untuk membalas dendam saya, pihak polis telah mewujudkan 6 kes di mahkamah. Kes-kes yang berunsur kes palsu dan juga ada juga kes yang tidak berasas. Kes palsu maksud saya kejadian yang mereka tuduh tu memang tidak berlaku sama sekali. Itu adalah kes palsu. Dan kes tidak berasas pula, ada kala saya bongkarkan salah laku polis yang memang mereka buat, tapi mereka tidak mengaku dan membuat kes yang tidak berasas terhadap saya. Kononnya macam saya dah fitnah mereka, dah menghina mereka dan sebagainya. Jadi yang itu kes tidak berasas. Pihak DPP pula, dia subat dengan polis untuk mengenakan saya. Dia mendakwa kes-kes tersebut di mahkamah. 4 kes di Mahkamah Seremban, 1 kes di Mahkamah Pulau Pinang dan 1 kes di Mahkamah Johor Bahru. Jumlahnya adalah 6 kes. Apa yang saya tidak puas hati dengan magistrate dan hakim pula, mereka menghalang saya untuk mendapatkan bukti dan dokumen yang berkaitan dengan kes itu. Dan mereka memaksa saya untuk cakap kosong saja dekat mahkamah. Dan pihak DPP pula, oleh kerana kes yang mereka bawa adalah kes palsu dan kes tidak berasas, mereka pun cakap kosong di mahkamah. Saksi-saksi mereka akan membuat segala penipuan, memberi keterangan palsu kepada mahkamah. Oleh kerana saya dihalang untuk memohon sebarang dokumen dan bukti berhubung kes tu, jadi saya hanya boleh menyatakan kepada mahkamah daripada keterangan palsu yang mereka bagi untuk perkara-perkara yang menimbulkan keraguan. Di mana tak ada bukti. Saya hanya boleh buat bandingan sedikit. Macam ni, tengok nampak tak keraguan dia. Last, magistrate akan buat keputusan bias kepada pihak polis dan DPP, dan saya pula dihukum sekali oleh magistrate di Seremban. Dan kes-kes yang lain tu masih jalan lah. Satu kes telah diberi keputusan yang tidak adil. Kejadian yang tidak langsung berlaku, kes palsu, saya dihukum. Dan saya sedang merayu kes itu di Mahkamah Tinggi. Yang magistrate dekat Seremban tu, dia beritahu saya, kononnya dia tak ada kuasa untuk mengarahkan DPP ataupun polis
untuk menyerahkan dokumen seperti dokumen keterangan yang diberi oleh pengadu ataupun saksi kepada polis. Kan setiap kes tu apabila seorang buat laporan polis untuk kes jenayah, kan polis akan ambil keterangan. Dokumen tu dokumen rahsia. Setakat proses siasatan rahsia saya terimalah. Kan kes dah naik ke mahkamah. Berapa lama nak rahsiakan dokumen-dokumen itu? Jadi nak rahsiakan daripada semua manusia, jadi nak tunjukkan dokumen tu kepada alien ke? Itu adalah dokumen kes tersebut. Jadi sebagai OKT, saya sedang dituduh. Jadi bukankah hak saya untuk meneliti semua bukti dan dokumen kes tu dan menyatakan kepada mahkamah segala keraguan yang ada dalam kes tu. Okey? Yang mahkamah Johor pula benda yang sama. Okey? Yang kes dekat mahkamah Johor tu isu dia sekali saya pernah call seorang inspektor, dia bernama Inspektor Wimal di IPD Iskandar Puteri di Johor Bahru. Okey, apabila saya berbual dengan dia, saya mendapati ada ciri-ciri penipuan dalam kes. Okey, saya bagi tahu dia kalau tidak diambil tindakan yang wajar, saya nak buat aduan. Jadi untuk itu adalah perbualan kami lah. Lepas tu untuk membalas dendam saya, dia dah buat kes palsu. Kononnya saya dah ugut dia. Okey, saya dah baca laporan polis dia. Kononnya dia cakap saya akan balas dendam dia dengan membuat tuduhan palsu terhadap dia. Okey, itu yang dia laporkan dalam laporan polis. Okey, yang nasib malang untuk inspektor tu, pengadu tu adalah saya telah ada call recording di mana boleh membuktikan dia buat laporan polis palsu terhadap saya. Okey, polis dan DPP sedang menyembunyikan call recording itu. Okey, pada 18 Oktober 2021, dalam beberapa hari yang lepas, dalam Mahkamah Majistret Jenayah 1 di Johor Bahru, apabila saya memohon kepada majistret, saya bagi tahu, tolong arahkan pihak DPP untuk failkan call recording itu dan juga keterangan asal oleh pengadu kepada polis. Dokumen tu saya minta. Terus majistret itu pun memberitahu saya, kononnya dia tidak ada kuasa untuk mengarahkan DPP untuk menyertakan dokumen ataupun bukti tersebut. Okey? Jadi saya tanya, okey, dokumen keterangan kepada polis tu adakah rahsia? Saya tanya. Adakah undang-undang mengatakan rahsia apabila kes sudah naik mahkamah? Mereka cakap tak ada rahsia. Tapi itu adalah hak DPP untuk menunjukkan apa yang dia nak tunjuk kepada mahkamah. Okey, jadi saya cakap sebagai OKT saya nak mohon. Okey, saya nak tunjukkan kepada mahkamah macam mana pengadu tu menipu. Okey? Dan DPP pula memberitahu, oh, segala dokumen siasatan polis adalah rahsia. Okey, saya terimalah dari tahap siasatan rahsia. Sekarang kan kes dah naik mahkamah. Okey? Apa punya logik dia cakap semuanya rahsia? Kalau rahsia, apa guna dia siasat dan simpan dokumen itu? Untuk rujukan siapa? Okey? Jadi saya tanya, okey, kalau rahsia sampai peringkat mana? Peringkat pendakwaan ke, pembelaan ke, seluruh bicara itu ke? Mereka cakap seluruh bicara. Okey, maksudnya tak ada peluang untuk saya untuk membawa sebarang bukti dan dokumen yang sembunyikan oleh pihak polis dan pihak pendakwaan, okey, bagi mengelakkan mahkamah nampak penipuan mereka. Okey.
Jadi saya bagi tahu, ini saya rasa cukup tidak logik. Saya nak buat aduan kepada Peguam Negara. Okey, saya cakap, mana boleh rahsia untuk setiap peringkat sampai bicara habis pun terrahsia ke? Saya cakap. Terus mereka cakap, tak ada. Magistrate bagi tahu saya, awak buat permohonan kepada pihak DPP, apa dokumen awak nak, mereka akan buat pertimbangan. Macam itulah. Okey, saya pun berfikiran nak buat permohonan kepada DPP lah. Tapi hari itu kemudian saya pergi ke Mahkamah Pulau Pinang. Tarikh 21 hari bulan ke 22 hari bulan Oktober. Saya pergi ke Mahkamah Pulau Pinang. Apa trik yang mereka telah buat dekat sana? Kes saya sepatutnya di Mahkamah Session Jenayah 1. Tiba-tiba hakim tak ada. Kes semua mention kes tu, sebutan kes dijalankan di Mahkamah Session 2 pula. Hakim lain dengar kes saya pada hari itu. Okey, status kes tu sebelum tu saya ada bagi tahu kepada mahkamah di mana pihak polis dan juga pihak DPP telah membuat satu transkrip kepada video yang mereka tuduh lah. Video saya di Facebook mereka tuduh kononnya saya dah menghina polis lah, memfitnah polis lah, menyakitkan hati lah, macam-macam dia cakap. Okey, berpandukan section multimedia tu lah. Okey, mereka baca section tu, apa-apa dia nak tuduh, dia tuduh lah. Itu hari dah buat itu, ini. Sebenarnya video saya ni, saya bongkarkan penipuan polis dalam kes-kes scammer. Okey, benda tu lah mereka charge di mahkamah. Kononnya saya yang macam salah. Okey, saya bagi tahu kepada Hakim Mahkamah Session Jenayah 1, Hakim asal, saya bagi tahu dalam transkrip mereka tu ada bahagian video saya mereka mengabaikan. Okey, jadi saya cakap ini tidak adil. Kalau dia nak buat transkrip untuk video saya, pastikan setiap ayat saya ada dalam transkrip tu. Jadi saya nyatakan dari minit mana ke minit mana missing. Kandungan video saya tu mereka abaikan. Okey, pasal kandungan tersebut akan memihak kepada saya lah. Okey, jadi mereka abaikan. Mereka nak sentiasa menunjukkan kepada mahkamah kononnya saya ni jahat. Okey, so Hakim Mahkamah Session 1 tu dia bersetuju. Okey, dan memberitahu saya buat permohonan kepada DPP, dan DPP suruh saya buat permohonan secara bertulis. Saya dah buat dah. Lepas tu 3 kali DPP gagal untuk melengkapkan transkrip tu. Okey, sebelum kami nak mulakan bicara untuk kes tu. Okey, kali ketiga lah hakim yang sebenar missing. Mahkamah tutup. Saya tak pasti apa hal. Okey, saya percaya itu satu game. Okey, permainan untuk mentarik balik sedikit keadilan yang diberi oleh mahkamah hakim tersebut lah. Pergi pada hari yang sebutan yang lepas tu, pergi kepada hakim lain pula, hakim lelaki. Okey, nama dia apa? Hakim Mazdi bin Abdul Hamid, seorang hakim Mahkamah Session Jenayah 2 di Pulau Pinang. Okey, DPP bohong kepada hakim. Kononnya saya filekan satu dokumen untuk represent someone lah, representasi lah, dia cakap macam tu lah. Okey, jadi kononnya saya nak represent someone, macam lawyer ke ataupun wakil ke untuk saya. Mana saya cakap saya bela diri saya, dari awal saya cakap saya akan bela diri, saya tak akan lantik peguam. Saya beritahu macam tu. Dokumen yang kami filekan adalah untuk meminta betulkan balik transkrip bahagian-bahagian yang missing. Dia bohong kepada mahkamah, kononnya saya minta untuk
represent someone, mereka tolak permohonan itu. Saya cakap, ya apa yang DPP ni sedang bagi tahu? Saya minta lain, dia cakap lain. Okey, jadi saya bagi tahu hakim, transkrip yang mereka buat untuk video saya tu tak lengkap. Jadi sebelum tu mahkamah arahkan untuk DPP lengkapkan transkrip tu. Dan hakim terus bagi tahu, itu adalah DPP, hak DPP untuk apa yang dia nyatakan itu saja. Tak boleh minta yang lain. Awak nak cross examine, awak buat semasa kes bicara jalan. Okey. Dengan tu hakim tu dah tarik balik tarik balik perintah yang diberi oleh hakim sebelum tu. Okey, saya tanya, adakah menipu adalah hak DPP? Saya tanya. Memang dia menipu, dia mengabaikan kandungan video saya, bahagian-bahagian yang memihak kepada saya, melemahkan tuduhan mereka. Ini adalah penipuan. Mana boleh ini jadi hak mereka? Okey? Kalau DPP dan polis nak menipu kes, mestilah dia akan abaikan bukti dan fakta kes untuk menyembunyikan kebenaran. Kalau kebenaran mahkamah tak faham, macam mana mahkamah nak bagi keadilan? Okey, saya sebagai OPT sedang dituduh. Okey, kalau mereka berjaya menipu mahkamah, mengelirukan mahkamah, kemungkinan besar saya akan dihukum. Jadi bukankah hak saya untuk minta semua dokumen dan bukti berkaitan dengan kes itu untuk menunjukkan kebenaran kepada mahkamah, untuk membuktikan saya ini innocent? Apa yang sedang berlaku di mahkamah, di sistem kehakiman Malaysia ni, sehinggalah mereka tak bagi peluang untuk OKT minta dokumen dan bukti berkaitan dengan kes. Okey, jadi itulah aduan saya kepada Ketua Hakim. Saya memohon satu permohonan kepada Ketua Hakim, di mana saya nak Ketua Hakim jawab saya secara bertulis. Okey, soalan saya adalah, adakah saya sebagai OKT, saya tidak boleh minta sebarang dokumen ataupun bukti kes kepada mahkamah agar perintahkan kepada DPP ataupun polis untuk mendapatkan dokumen dan bukti kes. Okey, melalui permohonan secara lisan ke ataupun secara sepinang. Adakah semua proses itu tidak boleh guna? Di setiap peringkat, pendakwan, pembelaan, semua saya tidak boleh mohon. Adakah macam tu proceeding yang sewajarnya dijalankan di mahkamah? Itulah soalan saya. Okey? Saya nak satu jawapan yang jelas. Jadi saya nak menyatakan secara spesifik apakah bukti dan dokumen yang saya maksudkan. Okey, jawab saya, adakah dokumen keterangan pengadu, keterangan asal pengadu kepada polis? Kan akan wujud satu dokumen keterangan. Okey? Okey? Ataupun keterangan saksi. Saya nak mohon dokumen itu. Okey, untuk kes saya. Jadi boleh atau tidak? Saya minta kepada mahkamah agar perintahkan kepada DPP ataupun polis sertakan dokumen itu kepada mahkamah. Boleh atau tidak saya buat secara verbal ataupun sepina di peringkat pendakwan ataupun peringkat pembelaan ataupun semua peringkat, semua cara tidak boleh untuk mendapatkan dokumen keterangan polis, pengadu kepada polis. Yang kedua, bukti maksud saya, contohnya kan call recording telah wujud untuk satu laporan polis yang dibuat oleh Inspektor Wimal terhadap saya.
Okey, dalam perbualan telefon kami itu, dia cakap kononnya saya ugut dia. Kan call recording itu saya dah bagi kepada polis, termasuk transkrip. Pasal perbualan kami dalam bahasa Tamil, saya sediakan transkrip dalam bahasa Melayu. Untuk perbualan tu ada 2 call recording. Okey, saya telah mengantar melalui email kepada IO Case. Okey, boleh atau tidak, saya minta mahkamah, mohon kepada mahkamah agar perintahkan kepada DPP ataupun polis untuk sertakan transkrip dan juga call recording, iaitu bukti kes tersebut di semua peringkat, di pendakwaan, pembelaan, dengan semua cara, secara verbal ataupun secara proses sapina. Adakah boleh ataupun semua cara itu tak boleh untuk saya dapatkan bukti itu untuk menunjukkan kebenaran kepada mahkamah? Saya nak jawapan yang jelas daripada Ketua Hakim secara bertulis kepada saya. Okey, based on jawapan Ketua Hakim, tindakan saya yang berikut berpandukan kepada reply daripada Ketua Hakim lah. Pasal bagi saya ini semua cukup tidak adil. Kes dijalankan macam pengecut. Kami didakwa, kami dibuat tuduhan palsu. Okey, apabila kami menentang salah laku, kami pula didakwa dengan kes yang tidak berasas. Okey, seolah-olah kami tidak ada hak bersuara dalam negara ini. Jadi saya nak tahu, kalau memang OKT disekat macam ni, semua proses, macam proses sepina pun tak boleh untuk mendapatkan bukti dan dokumen yang berkaitan terus kepada kes tu pun tak boleh dapat. Kalau itulah cara kehakiman negara ini sedang berjalan, saya akan bawa aduan tu kepada menteri-menteri yang menguruskan undang-undang. Macam mana kerja bodoh mereka buat di atas sana sehingga kehakiman negara ini sudah jadi macam ni. Semua orang yang salah dibebaskan, semua yang tidak salah dihukum. Sistem keadilan sudah berubah menjadi sistem ketidakadilan. Negara ini sedang menuju ke mana? Adakah pihak yang menguruskan sistem keadilan negara ini berfikiran bahawa kami akan takut ke? Saya bagi tahu benda tu tidak mungkin jadi. Kami akan lawan, tetap lawan. Okey, sehinggalah semua yang pemimpin-pemimpin yang korup dan juga pegawai-pegawai yang salah gunakan undang-undang ni dipenjarakan. Perjuangan kami tidak akan berhenti. Dalam in between awak nak masukkan kami dalam penjara ke apa jua kerja yang tidak adil awak nak buatlah. Okey, kami ini berani kerana benar, tidak akan tunduk kepada ketidakadilan. Okey, hakim-hakim di sana, majistret-majistret di sana, kalau nak bersubat dengan polis dan DPP untuk menghukum, memberi punishment kepada seorang yang innocent, nanti awak akan dipromote daripada hakim ke banduan. Tunggu untuk masa tu saja. Ini semua bukan ugutan, ini semua hak kami, hak bersuara kami. Apabila semua dalam negara ini sudah jadi tidak adil, sudah melampau, sudah jadi terbalik, sudah keluar daripada prinsip asal jabatan masing-masing, menyusahkan rakyat, memperbodohkan rakyat, menipu rakyat, mengenakan rakyat. Apa guna pegawai-pegawai macam ni? Dibayar gaji dengan teks yang dibayar oleh rakyat juga. Tak ada maruah diri, tak ada peri kemanusiaan. Buat kerja macam syaitan, menyusahkan manusia. Apa punya manusia pun tak tahu. Okey, saya berhentikan aduan saya setakat ini lah. Saya akan tunggu, saya akan buat satu aduan bertulis juga
Saya akan sertakan link video ni kepada Ketua Hakim. Saya akan tunggu untuk reply secara bertulis. Okey, saya harapkan reply dalam 2 minggu lah. Okey, sebelum saya membawa aduan ni kepada lebih atas lagi. Sekian, terima kasih.